Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Apa khabar semua rakan-rakan FB? Assalamualaikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sihat sejahtera. Hendaknya hari ini kita berada hari kedua Muharram, malam ketiga. Ini hari masuk maghrib ke hari yang ketiga Muharram 1443 Hijri. Alhamdulillah, bersamaan dengan 11 Ogos 2021. Seperti yang kita janjikan malam ini, insyaAllah kita akan sembang-sembang hijrah yang dibawakan oleh Surau Putra Al-Amin, SPAA, surau di Persin8, Surau Jumaat Persin8 Putrajaya. Bersama dengan dua orang panel yang kita undang pada malam ini, alhamdulillah, yang telah pun masuk bersedia bersama-sama dengan saya dalam talian ini, iaitu Datuk Badlisyah Alauddin, Imam Besar Masjid Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk punya pencahayaan tu dia macam dalam studio lah. Saja nak bagi seram sikit ya. macam apa Seekers punya tu, apa Uncle Misteri Nusantara. Misteri Nusantara. Oh, ada di atas dia silap. Ada jalur gemilang tu. Sebelah tu apa, bendera apa tu? Pahang. Jangan salah faham, ni bukan melawan dak, ni bendera Pahang. Kau kata bendera hitam tu bendera melawan. Tak, bendera Pahang. Jangan silap faham. Hari tu ada jiran. Jiran letak bendera Pahang dekat pagar. Jadi esok orang sangkut makanan banyak kat pagar. Orang ingat bendera putih. Dia hitam putih ya. Dia hitam putih. Jadi orang ingat kita minta bantuan. Susah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sedang menunggu Ustaz Akil Hai. Ini wirid panjang ni Ustaz Akil Hai ni. Yalah. Dia wirid panjang. Jadi sementara nak tunggu Ustaz Akil Hai masuk, kita alu-alukanlah rakan-rakan FB kita yang sudah pun bersama-sama dengan kita. Mar WKN tu apa Mar? Mar WKN. Wawasan Kemakmuran Negara ke apa, WKN tu. Terima kasih Puan Jamilah Marikan dari Singapura. Alhamdulillah. Minta tolong share ya. Rakan-rakan yang lain minta tolong respon, suara jelas ke tak jelas, dengar ke tak dengar, komen dari mana dan siaran jelas ataupun tidak. Itu admin kita minta tolong. Zulfarihah Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Tuan Maza Melaka, Kingsman kita. Azam tahun baru insya-Allah. Line clear. Okey, alhamdulillah. Azlam Muhammad, Masjid Seri Sendayan. Orang kaya clear. Alhamdulillah. Yani Mizi jelas, alhamdulillah. Fantil Abdullah jelas. Olmen
Cupang. KL clear, Nikmat Nik jelas, Bristol Villa Putrajaya Persin 14 clear. Okey, Persin 11 okey clear. Al-Fitri Abdul Rashid bin Tulu clear, alhamdulillah. Nikmat Nik Bandar Seli Jempol Negeri Sembilan clear. Mar Seremban jelas, alhamdulillah. Hujan tak di Seremban malam ni? Nampak mendung belah Seremban tu? Tak ya? Di Putrajaya ni bunyi kilat, bunyi guruh kilat tapi tak hujan lagi. Itu dia. Rakan kita. Janggut pun dah semakin putih. Cat. Ada cat. Ustaz buka live ke apa tu? Pasal suara yang bergema. Suara bergema Suara okey dah kot. Okey dah kot. Okey. Saya dengar suara saya. Dengar clear? Suara clear? Bila saya bercakap, saya dengar suara saya dari live. Okey. Di mana silapnya tu Silent ataupun Ana pause mic dulu. Okey. Ni okey Ustaz. Okey dah ke? Jadi balik. Ana kena tutup mic kot. Mic Ana kena tutup mic Ana dulu kot. Kok Ustaz buka live FB dari tak ada, memang tak ada. Tak ada ya? Memang tak ada buka live apa-apa. Cuma mengganggu dia punya tu. Boleh Ustaz? Okey, dengar. Boleh. Okey. Mungkin kipas kot. Okeylah. Tak apa, kita ada admin kita Ustaz Imam Amirul, tolong bantu kita untuk menjayakan live kita malam ini. Alhamdulillah, ramai dah rakan-rakan FB kita masuk. Kita nak minta tolong share saja ke FB masing-masing. Ya, sekarang dah okey dah ya, Tuan Azam, suara saya dah okey. Ada komen daripada rakan-rakan kita, suara bergema. Suara bergema ya. Sekarang dah mungkin okey sikit lah. Ada echo sikit lagi. Tadi okey, bila Ustaz Akil masuk tu, dia ada bawa jin Islam. Aduh. Ya. Ada sikit gema tu. Gema Semua ada sikit lagi. Tapi tak apa, kita mulakan dulu, tak apa Ustaz. Mungkin Ana tak cakap, dia kurang sikit lah bergema tu. Benar. Mungkin tak pasti. Tadi masa borak tadi okeylah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita akan berbicara tentang manisnya hijrah. Manis, kita tak tahulah manis tak manis kan. Bila kita berhijrah tu barulah kita akan merasai nikmatnya manis itu. Ustaz Akil okey ya? Selesa? Okey, alhamdulillah khair. Alhamdulillah, kita bersama dengan Datuk Badli Shah pada malam ini. Ustaz Akil, hai. Lama tak jumpa Ustaz Akil. Ustaz ada di mana? Di rumah ke di mana ni? Dalam studio? Ana dalam gua Al-Kahfi Ana di rumah. Dalam gua Al-Kahfi Ana dekat rumah. Kita nak bercakap tentang manisnya hijrah. Ya? Benar Ustaz. Tak boleh lawan Datuk Bad lah. Datuk Bad dia ada bendera. Kita tak ada bendera, nampak gayanya ni. Semangat betul kemerdekaan, masya-Allah. Okey. Ustaz. Allahu akbar. Kita nak mulakan sembang-sembang kita ni malam ni dengan tajuk
manisnya hijrahnya. Jadi kita jemput Ustaz Akil Hai ni, ialah Ustaz ni macam salah seorang daripada insan yang dikenali berhijrah lah. Datuk Bat dia berhijrah, dia berhijrah daripada qadi pergi ke pejabat, ibu pejabat, lepas tu jadi imam, tu berhijrah juga, lepas tu hijrah ke Cyberjaya, hijrah ke Kuala Lumpur, itu hijrah juga. Tapi Ustaz Akil Hai ni dia berhijrah dulu seorang artis rock, penyanyi rock, The Riyadh. Lepas tu berhijrah pergi menuntut ilmu, balik jadi penceramah, pendakwah, jadi orang-orang seni lah. Jadi hijrah tu. Jadi adakah hijrah itu yang kita cari, atau apakah makna yang hijrah? Bila setiap tahun kita sambut awal Muharram, kita akan bercerita tentang hijrah, tentang perubahan. Jadi apakah sebenarnya hijrah dari sudut pandang Ustaz Akil Hai? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khair. Al-Fadilatul Syekh, tuan moderator kita, tidak lain tidak bukan moderator tersohor Malaysia, bahkan di luar negara kita mengenali Al-Fadilatul Syekh Ustaz Zack kita. Nickname sekarang ni pasal malam ni dihiasi dengan orang-orang seni, nampaknya Datuk Bat memang orang seni kan. Kena Ustaz Zack pula orang seni. Jadi Ustaz Zakaria, Masya Allah, dan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita ditemani juga dengan rindu juga sebenarnya nak bersama dengan Al-Fadilatul Syekh Murabi Ummah kita, Datuk Badli Shah, yang pada malam ini Allah izinkan untuk kita bersua di dalam virtual secara medsos, ya. Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah, dan salam al hijrah 1443 hijrah. Baik, untuk a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan balik dengan untuk menjawab soalan Ustaz Zack tadi. Kalaulah ditanya kepada saya yang dhaif ini mengenai bab hijrah ini adalah soalan yang entah sekian ribu kali ditanya semenjak saya, kalaulah so called dikatakan hijrah saya ini bermula pada 1991, hujung 91, tak silap saya lah, begitulah perjalanannya. Baik, saya nak cuba menjawab Ustaz Zakaria dengan cara apa yang terpendam di dalam benak fikiran saya dalam suasana PKP kita sekarang ini, pandemik sekarang ini, ya. Kalau bolehlah, nampaknya Datuk pun dah keluarkan dia punya lampu TikTok dia tu. Ingat lampu Doraemon tu tadi. Lampu Doraemon ni? Doraemon ni dia macam-macam, dia ada bawa beg ajaib dia tu, macam-macam dia keluar kan daripada beg. Itu belum keluar gurindam dan juga seloka Datuk Bat lagi. Saat lagi dia keluar banyak ni, kan? Okey. Tegasnya Ustaz Zack, Datuk Bat dan juga seluruh penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya. Hijrah ni bagi saya lah, ianya termasuk dalam maksud hijrah sebagaimana Rasulullah SAW daripada Muawiyah katanya. Rasulullah bersabda, Nabi kata apa? Hijrah tidak akan berakhir sehingga berakhirnya peluang bertaubat. Dan peluang bertaubat tidak berakhir sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Ini menurut hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, kita bermula daripada situ Ustaz Zack, Datuk Bat, anda rasalah. Because hijrah ini satu perkara yang continuously, dia tidak berhenti. Sebab itu kalau kita tengok hari ini dalam suasana pandemik, dalam suasana kita mendepani memerangi wabak COVID-19 ini, kita sebenarnya sendiri sememangnya telah pun dihijrahkan secara tidak langsung. Kalau kita tengok Ustaz Bat dan begitu juga Ustaz Zack, ada sekarang ni tengok bila cakap soal hijrah, berapa ramai rasa nak hijrah ke kampung pun ada rasanya yang duduk di bandar ni. Sebab rasanya dia rindu dah dengan bunyi ayam berkokok.
Dia rindu dengan bunyi cengkerik berzikir. Dia rindu dengan suara katak yang sabung menyabung di paya depan rumah, belakang rumah, tepi mana, tepi danau dan sebagainya. Itu hijrah yang kita rasakan wakil yang berlaku hari ini. Ada pula yang hijrah, ni guna bahasa Datuk Bat sikit lah, orang Pahang ni kita kena raih lah. Orang Pahang. Kalau saya tak boleh tengok Datuk Bat ni sebab kita selalu ikuti ceramah beliau. Jadi bahasanya begitu. Jadi ada juga yang hijrah ini, tuan-tuan, puan-puan, dia hijrah, dia dulu tak pernah exercise pun. Sekarang dah beli dah, apa, orang panggil apa, treadmill apa, yang dekat rumah tu. Berjalan dekat rumah, exercise dekat rumah. Ada yang berkebun dekat rumah, ada yang buat decoration rumah, ada yang tanam hydroponik dekat rumah, ada yang bela ikan laga. Ini semua ini pasal apa? Pasal nak hijrahkan mood yang dah 2 tahun tepu duduk dalam rumah, work from home. Dan juga yang tak bekerja langsung lah. Kata orang, buat apa Syekh? Buat bodoh lah nampak Ustaz, kata. Buat tak tahu kan. Jadi maknanya, ini adalah mengubah secara tidak langsung suasana kehidupan kita sebelum ini, berhijrah untuk menghilangkan keboringan yang ada, asyik-asyik macam gini aja, aku kena berubah lah, aku kena berubah. Itu juga hijrah. Ada juga yang berhijrah, rasa nak kembali balik dunia ni, ya Allah, ya Rab, kembalikanlah dunia ni sebagaimana dulu, ya Allah, sebelum pandemik, ya Allah. Kita doa kuat-kuat. Cuma kita kena ada satu fakta yang kita renungkan, tuan-tuan perempuan. Ini sabit juga dengan soalan Ustaz Zack tadi yang menyatakan bagaimana anda berhijrah ni. Sebab semuanya dirangkum di dalam suasana yang anda nak cuba dalam pernyataan anda ini. Apa di antaranya? Dalam kita nak berdoa, Allahumma kshif anna corona. Allah, kita minta lindung daripada virus corona dan sebagainya ini. Ramai yang berdoa. Cuma ada satu fakta yang kita perlu renungkan, sebab seketika di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada seorang sahabat ni dia berdoa. Dia berdoa dengan apa tau? Dengan doa dia kata apa? Sayyidina Ali terdengar. Dia berdoa, Allahumma ja'alni sabirin. Allahumma ja'alni sabirin. Allahumma ja'alni sabirin. Jadi apabila Sayyidina Ali mendengar doa dari sahabat ini, maka Sayyidina Ali menegur sahabat ini. Wahai fulan, mengapa kau minta ujian dengan berdoa begitu? Maknanya nak minta kita ni sabar, kan? Turunkan sifat sabar. Jadi rupa-rupanya sahabat tadi menjawab Sayyidina Ali, dia kata, aku ni ya Sayyidina Ali, aku ni ya Abul Hasan. Ini gelaran kepada Sayyidina Ali. Aku ini ya Abul Hasan. Aku ni memohon kesabaran ya Abul Hasan. Aku memohon kesabaran. Tetapi Sayyidina Ali kata apa? Wahai sahabat, lebih tepat lagi jika engkau berdoa daripada hujung suratul Baqarah. Masya Allah. Apa hujung surah Al-Baqarah? Sayyidina Ali bagi tahu, banyakkan berdoa lebih tepat lagi daripada kau minta sabar tu. Itu juga salah satu doa yang baik. Tetapi lebih tepat lagi apa dia? Doanya yang kita selalu sebut, Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nah, Sayyidina Ali kata, cuba engkau berdoa dengan doa ini. Masya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufar. Ini antara satu perkara yang perlu kita renungkan dalam sudut berdoa. Mungkin banyak orang dalam suasana sekarang ini meninggalkan doa-doa yang istimewa sebegini rupa. Itu yang seterusnya. Ada juga Ustaz yang hijrah kena pasal apa?
Tidur dekat ruang tamu. Pasal bergaduh dengan bini, dah lama benar dah duduk menghadap. Aku tengok hang, hang tengok aku. Lalah kat tangan kita serupa. Tak boleh pergi mana. Jadi maknanya sampai dah boring, seorang kena tidur kat luar, asyik bergaduh aja. Ini Masya kalau tanya Allah. Datuk Bat, biasalah beliau adalah salah seorang yang menghadapi suasana-suasana pertanyaan yang macam-macam, ya. Jadi ini juga hijrah. Jadi tanda-tanda ini Ustaz, dari sudut hijrah ini, disuruh hijrah tu dah terlalu banyak sebenarnya kalau ikut saya lah. Tapi alhamdulillah saya ini diberi anugerah oleh Tuhan punya dunia ni lebih awal untuk merasai nikmat hijrah itu, rasa berhijrah itu. Dia tak perlu kata tunggu gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendur, ban dah tergabur, yang menunggu lubang kubur, makan pun bubur, jalan jatuh tersungkur, itu pun nak kahwin dua. Itu cerita dia. Maknanya alhamdulillah tak adalah dibagi itu. Sekarang ni pun memang Ustaz kata tadi, Ustaz Zaid kata dah putih kan. Begitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan doakan saya istiqamah. Baik. Saya nak sambung sikit lagi. Dalam suratul Baqarah, ini adalah kata kunci kita nak berhijrah ini. Saya berpegang kepada konsep suratul Baqarah ayat 218 ini. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah golongan yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita bayangkan tuan-tuan puan-puan ya, ramai yang nak berhijrah. Tetapi ingat, hijrah tak akan berlaku kalau diri kita belum lagi ada rasa keimanan, dapat merasakan kemanisan keimanan itu. Belum dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman. Bila kita beriman, tu yang Allah Ta'ala kata tadi, bila dah beriman, barulah orang itu mampu berhijrah. Bila dah berhijrah, insya-Allah dia pasti boleh berjihad di jalan Allah. Dan orang ini, kata Allah, mereka ini mengharapkan rahmat aku. Jadi kita ni, nothing tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Melainkan bila rahmat Allah turun kepada kita semua, you name it, siapa juga level kedudukan kita, kalau rahmat Allah jauh daripada kita, maknanya kita jauh daripada hakikat kehidupan yang sebenar dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam bab hijrah ini juga Ustaz, saya nak menyentuh sedikit. Apa ibrah yang kita nak ambil di sini ialah bila saya sendiri berhijrah ni, saya melihat seramai mungkin orang tak sedar. Alah, tak apalah Ustaz, kita pun muda lagi, tak payahlah kita nak pergi ke masjid, tak payahlah kita nak baca Quran sangat, tak apa, ramai lagi, tak apa, biar pergi dulu. Lalah apa berlaku tuan-tuan puan? Dia lupa tuan-tuan puan-puan bahawasanya maut sedang mengintai dia. Hari ini saja kita telah melihat banyak indeks yang menunjukkan ramainya orang-orang muda telah dipanggil ke rahmatullah. Baik, tapi apa yang perlu kita rasakan di sini ialah dalam keadaan kita nak hijrah, kalau kita melihat kepada posisi orang-orang yang dah berumur, macam saya sekarang dah 52 tahun. 52 tahun ini, dah 50 dah masuk dah 5 series orang kata dah. Kan? Umur Nabi Hijrah tu. Umur Nabi Hijrah, betul, umur Nabi Hijrah. Ada nak masuk ke situ tu Ustaz Zakaria. Maksudnya, bila Nabi Hijrah, dalam umurnya 53 tahun. Itu perjalanan Nabi daripada Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib. Umur Nabi lebih kurang 53 tahun. You just imagine, hadirin hadirat, 53 tahun menyusuri sekuntum bunga sakura di gurun Sahara padang pasir yang landai, yang sesayup mata memandang, tidak ada bantuan daripada siapa-siapa, bahkan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh musuh-musuh Allah ketika itu. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, umur Nabi 53 tahun tuan-tuan dan puan-puan.
53 tahun kita sekarang ni, Masya Allah, dan kadang-kadang na'udzubillah min zalik, ada yang dah 3 serangkai pun ada. Lemah jantung, ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi. Tuan-tuan perempuan, kita tengok umur inilah Nabi berhijrah. Dan kencing kalau kita tengok, apa dia? Jangan kencing manis tu okey lagi, jangan kencing kawan kan. Itu betul-betul ya. Dan saya nak ingatkan, umur Nabi pada 55 tahun mengangkat senjata berat pedangnya untuk masuk ke dalam medan peperangan. So ingat tuan-tuan perempuan, kalaulah kita katakan 55 tahun ni adalah waktu nak pencin, nak relax-relax aja, tak payahlah nak apa-apa sangat, nak mujahadah sangat pun tak apalah. Yang paling penting kita relax-relax aja. Rasulullah dalam umur 55 tahun mengangkat pedang pergi ke medan perang. Kita ni bukan perang, tuan-tuan perempuan. Angkat parang pun dah tak larat dah. Bukan kata perang, angkat parang pun tak larat. Orang Terengganu kata dorok cetang dah adik kakak. Jadi hakikatnya kesimpulan saya di sini, hidup ni Ustaz, rakan-rakan sekalian, hidup ni umpama pensel sebenarnya tuan-tuan perempuan. Percaya atau tidak, pensel ini lagi kita tulis, tinggallah bak kata Piramli, pendekar Mustar kata, ini namanya pensel kontut katanya. Makin kontut pensel tu. Pasal dah ditulis. Tetapi yang paling penting, kita kena ambil cakna apa dia? Iaitu tulisan-tulisan ini biarlah dia meninggalkan tulisan yang indah-indah. Apa yang ditulis oleh pensel kontut tadi tu. Biarlah kita meninggalkan, dalam keadaan meninggalkan dunia nanti untuk hijrah pula ke alam baqa', biarlah ditinggalkan disebut kebaikan-kebaikan. Umpama sekarang ini kita dengar bagaimana viral sekarang ini, kebaikan-kebaikan yang tular mengenai pemergian Allahyarhamah ataupun arwah Siti Sarah, isteri daripada Syuaib Sepah tu. Apa yang saya nak cakap tuan-tuan puan dia, saya rasa semua orang menyentuh isu ni sedikit sebanyak. Izinkan saya Datuk Bat sikit, Datuk Bat ya. Sebab isu tengah viral, mohon kesempatan sedikit. Saya tak dapat berjumpa Syuaib, saya tak dapat jumpa keluarganya. Kita nak ucapkan takziah kepada Syuaib sekeluarga dan Uncle Raizuddin Hamzah. Raizuddin Hamzah ni Ana pernah jumpa dia waktu Ana berceramah di Keramat AU3. Saya teringat lagi waktu itu beliau ayah kepada arwah Siti Sarah ni. Semua orang kenal, dramatis terkenal dalam negara kita. Bahkan beliau, jangan kita tak tahu, beliau merupakan Bilal kehormat di surau AU Keramat tu. Banyak orang tak tahu beliau dalam keadaan laku, tapi beliau orang yang bermujahadah dan bertugas di rumah Allah. Secara kita mungkin tak tahu. Tapi saya ditemukan oleh Allah dalam majlis ilmu ketika itu. Dan saya nampak itulah Uncle Raizuddin Hamzah. Jadi, saya nak bagi tahu begini tuan-tuan. Apabila Rasulullah SAW melalui kuburan, apa yang Nabi ajak kita? Apa yang Nabi ajar kita sebagai satu sunnah? Nabi ucap apa? Nabi ucap Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kalian para penghuni kubur dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan muslimin. Dan sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Apa yang saya nak sebut di sini, orang Nabi sendiri bagi salam kebaikan, kesejahteraan kepada si mati. Maknanya, bagi saya, dalam suasana viral sekarang ni mengenai arwah Siti Sarah yang telah kembali ni, dia juga teman baik kepada isteri saya Wahidah waktu seketika dalam bidang nyanyian. Mereka selalu lepak sekali di zaman-zaman dulu kan. Tapi saya nak bagi tahu, bagi saya bila Allah takdirkan seseorang itu menjadi public figure, ini satu benda penting nak kita kongsikan tuan-tuan. Bila seseorang tu jadi public figure, Ustaz Zack juga public figure, Datuk Bat dah tentu public figure. Secara dalam bidang ilmu masing-masing. Dalam artis adalah public figure. Tapi ada kelebihan dan rahmat besar yang Allah nak kurniakan. Kerana di sini kita boleh lihat satu dunia mampu mendoakan kebaikan-kebaikan ke atas seseorang yang menjadi public figure, kalaulah Allah telah memilih dia untuk
bertemu dengannya. Sebab itu kita kena syukuri nikmat anugerah bakat yang ada ni dengan apa? Dengan mengembalikannya mengikut sibghatullah. Acuan Allah. Acuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak salah berseni. Bawa sibghatullah. Lapik dengan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah. Ini akan menyebabkan kita melihat, walaupun kita faham public figure ni ujian dia hebat Ustaz. Ya. Sebab saya pernah lalui benda-benda ini apabila ada isu-isu yang viral juga mengenai mungkin peribadi-peribadi kita masing-masing. Kadang-kadang orang Perak kata tak cukup tanah nak lari yuk. Ni lensa duk kejar-kejar kita. Tapi apa pun, sebab kita ni perlu ingat, tak perlulah kita terlalu membawa cara orang-orang barat dalam mendepani isu-isu kewartawanan. Maafkan saya. Sebab kita ada cara kita sendiri sebagai umat Islam. We as a Muslim, kita ada cara kita untuk berdepan dengan artis ni, dengan orang-orang sini ni. Sebab itu, kita ada panduan agama. Di sini kita akan, semua orang faham. Hari ini di media sosial kita akan popular kalau kita sedang viral. Tapi kalau tak ada kita sentuh isu-isu yang panas ni, maka kita akan jadi biasa-biasa je. Itu normal. Dan saya nak bagi tahu yang hari ini bila arwah Siti Sarah meninggal, yang kita dengar ialah kebaikan-kebaikan beliau. Allahu Rabbi. Ini bagaimana hebatnya apabila media sosial menggambarkan suami tercinta Syuaib sini menyatakan duit yang aku bagi dekat dia rupa-rupanya kerja arwah ni adalah sedekah kepada orang. Allah, hebatnya kuasa sedekah ni tuan-tuan. Dah meninggal ni baru terserlah semuanya. Subhanallah. Ini contoh kepada kita. Tak kira lah you artis tak artis, yang penting di sisi Allah kita sama je. Yang penting amalan kita. Sebab itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu jenazah yang diangkat pemakaman, mereka memuji jenazah ini. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wajabat, kata Nabi. Wajabat, kata Nabi. Telah wajib baginya syurga. Maksud Nabi, syurga. Sebab apa? Waktu satu jenazah lalu, orang kata, jenazah ni baik. Maka Nabi kata, wajabat. Maka Umar datang, Umar bertanya, ya Rasulullah, dia kata, ma wajabat. Apa yang wajib itu ya Rasulullah? Rupanya Nabi bagi tahu ada dua jenazah lalu, satu jenazah lalu orang duk kata jenazah ni baik. Maka akhirnya ada satu jenazah kemudian yang lalu orang kata tak baik kepada jenazah ini, wajabat juga kata Nabi. Maka Nabi menjawab bila Umar bertanya, ma wajabat ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, hadza athnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Wa hadza athnaitum alaihi syarran fawajabat lahu an-nar. Antum syuhada'ullahi fil ard. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawahu Bukhari. Hadis ni nak bagi tahu jenazah pertama Nabi kata menjawab Umar, jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia mendapat syurga. Jenazah kedua kalian cela, kalian maki, kalian kata buruk, maka dia mendapatkan neraka, kata Nabi. Maka kalian, kata Nabi, adalah saksi Allah di muka bumi ini. Subhanallah, tuan-tuan perempuan. Hari ini, di media sosial, jelas arwah ini Allah pilih dalam suasana beliau, bolehlah kita katakan syahid akhirat, yang meninggal dalam keadaan melahirkan anak dan suasana pandemik. Kita katakan syahid akhirat, kita nak bagi tahu muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang kita katakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seseorang suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya, lalu si isteri menolak, maka penghuni langit murka kepadanya hingga suaminya redha kepadanya. Itu hadis riwayat Bukhari. Mengapa saya zahirkan hadis ini? Nak bagi tahu pentingnya taat pada suami sampai tahara tu. Penghuni langit melaknat, marah kepada isteri yang tak mau melayan suami. Tetapi bila kita tengok tuan-tuan perempuan, suasana yang hari ini, bila arwah Siti Sarah kembali ke rahmatullah, suaminya, wajahnya nampak terserlah bagaimana keredaannya, pasrahnya dan redanya dia sebagai seorang suami untuk mengizinkan dengan reda hati, ikhlas hati dia, pergilah, Allah lebih sayang kepada kamu. Bayangkan,
seorang suami yang redha atas isterinya yang telah kembali ke rahmatullah ini. Ini memberikan semangat kepada semua isteri-isteri di luar sana. Jadilah contoh teladan. Ambillah ibrah dari peristiwa ini untuk berusaha menjadi isteri yang solehah. Kita faham tuan-tuan perempuan, kita ni bukannya Siti Hajar. Orang perempuan, isteri-isteri di rumah, kita bukanlah Asiyah. Kita bukanlah Khadijah. Kita juga mungkin bukan Aisyah. Tapi ingat, kita hanyalah seorang isteri yang berusaha dan terus berusaha meraih predikat solehah, isteri yang solehah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan perempuan, apa yang kita suasana kita sekarang hijrah terlalu banyak ini, apa yang paling penting bagi saya iaitu fa'ahkum bizawahir, kita menghukum manusia melalui kaedah nampak zahir, maka tenang dan damailah engkau di sana wahai sang isteri bila jelas tampak keredaan suamimu ke atas pemergianmu. Amin ya rabbal alamin. Rasanya Ustaz, saya mungkin tak begitu menjawab soalan Ustaz tadi, cuma saya nak relate dengan suasana hari ini. Wallahu a'lam Ustaz. Boleh. Terima kasih banyak. Itu dia Ustaz Akil Hai. Saya nak terus pada Datuk Bat. Datuk Bat pun kita nak tanyalah, tadi Ustaz Akil ada sebutlah hijrah kita ni kena berterusan. Kita ramai kita nak berhijrah, tapi hijrah ini tidak akan sebenar-benarnya berlaku kalau belum ada keimanan dalam diri kita. Artinya bila ada nilai iman, ada nilai takwa, ada kesedaran, ada keinsafan untuk berubah dalam kehidupan kita ini. Seperti kata Ustaz Akil tadi, hidup ini umpama pensel. Semakin hari semakin pendek, semakin kontok. Jadi persoalannya Datuk, adakah hijrah inilah merupakan suatu perkara yang dituntut dalam kehidupan kita ini? Adakah merupakan satu fitrah bahawa manusia ini dia akan berubah daripada baik ke tidak baik, daripada baik menjadi lebih baik? Adakah merupakan satu fitrah? Dan hakikat kehidupan kita ni nak berhijrah ke mana? Supaya kita dapat faham, semua rakan-rakan penonton yang sedang menyaksikan ini ramai yang bagi pandangan, yang bagi komen dalam ruangan Facebook ini, saya tak sempatlah nak baca di sini, tapi saya baca satu persatu yang tuan-tuan komen di sini, saya baca. Datuk mungkin boleh jelaskan kita ini, hijrah kita ini dari mana nak ke mana hakikat yang sebenarnya, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur atas kurniaan nikmatmu. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Zakaria Osman selaku moderator pada malam ini. Rakan bicara wara pada malam ini Tuan Haji Akil bin Haji Abdul Hai. Seterusnya barisan ahli jawatan kuasa dan para pegawai Surau Putra Al-Amin Fasa 4C Presiden 8 Putrajaya. Seterusnya yang kita raikan juga para jemaah kita, para penonton dan pelayar kita sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Thailand, di Indonesia, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama, hijrah adalah sunnatullah. Kita sedar ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita adalah makhluk yang sentiasa berubah. Sebab itu dalam Quran, perkataan hijrah diulang oleh Allah sebanyak 28 kali. Kalimat hijrah dalam Quran, dalam bentuk past tense ada 12 kali, dalam bentuk present tense dan future tense ada sebanyak 3 kali. Ayat perintah untuk hijrah ada 6 kali. Perintah hijrah dalam bentuk singular ada sekali, plural ada 4 kali, dan begitulah seterusnya. Sebab itu manusia, dia tak boleh tidak, dia mesti berubah. Kerana ia adalah sunnatullah. Kerana perubahan itu sendiri adalah sunnatullah. Dalam bahasa sekarang, bahasa orang Putrajaya, perubahan ini dipanggil transformasi.
Apa makna transform? Trans ini maknanya, trans itu maknanya melintas dari satu sisi ke satu sisi. Maknanya kita across ataupun beyond, kita melampaui sesuatu. Kalau form itu maknanya bentuk. Transform maknanya kita mengubah, kita mengalihkan rupa ataupun bentuk ataupun sifat ataupun fungsi. Asalnya bulat jadi 4 segi misalnya. Kita mengubahkan dia punya bentuk dia. Tetapi barang perlu diingat, apakah hukum asas untuk kita nak melakukan transformasi? Prinsip asas untuk perubahan. Tak boleh tidak kita kena mula daripada firman Allah. Allah sebut dalam Quran. Ini saya tak tahu switch apa nak tekan Ustaz Zaid. Ustaz Akil tadi bergema dia tekan apa? Ada echo kan? Tayang kawan tak ada pula bunyi. Itu Ustaz Akil dia tekan sendiri tu. Oh, ingat kan Spa yang buat. Okey. Kawan baca je lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak sekali-kali akan mengubah kamu. Kita kata kamu lah senang. Tidak akan mengubah kamu sehingga kamu mengubah diri kamu sendiri. Itu prinsip asas perubahan. Dan ayat ini duduk dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ra'd maknanya peti. Ayat ini nak menjadi satu kejutan. Pam kepada kita. Mu nak jadi baik, mu kena start dengan dirimu sendiri. Sebab itu saya teringat kata-kata Albert Einstein. Orang gila adalah orang yang inginkan perubahan di masa depan, tetapi perbuatannya hari ini tidak berbeza dengan semalam. Kata dia, we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Baik, itu ada satu kata-kata yang kita biasa tengok. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, ini orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, dia kena tipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa hari ini lebih teruk pada hari semalam, ini orang terlaknat. Ini kata bijak pandai. Sebab itu, kegagalan untuk berubah biasanya berpunca dari dua sebab. Pertama, orang itu dia hanya berfikir tapi tak pernah bertindak. Dia berfikir kerja dia. Kalau tak bertindak, tak akan berlaku perubahan. Yang kedua, orang yang bertindak tapi tak pernah berfikir. Buat tak pernah berfikir. Those who thought and never did, and those who did and never thought. Dua-dua ni hancur. Ini prinsip asas perubahan. Sebab itu kalau kita nak bincang apa nilai yang menyumbang kepada perubahan, hijrah ataupun transformasi, tak lain tak bukan sikap. Kalau sikap boleh diubah, berjayalah kita. Selagi tak boleh ubah sikap, Allah Ta'ala sebut, aku tak akan ubah kalau mu tak ubah sikapmu dulu. Ini paling utama, sikap kita. Jangan jadi orang buruk perangai, hati busuk bagaikan bangkai, halal diambil, haram dipakai, aib menimpa, malu terbarai. Perangai elok tidak tercela, akhlak dijaga, maruah dibela. Kita orang Islam kena seimbang iman dengan takwa, seimbang iman dengan amal, seimbang lahir dengan batin, seimbang kerja dengan lidah. Cuma ingat, prinsip asas ataupun syarat minimum untuk kita nak melakukan perubahan atau transformasi, pegang konsep 3M, kita panggil 3M. Pertama, mulai dari diri kita sendiri. Jangan sibuk benda lain. Start daripada diri kita. Ini siang malam mikir orang-orang, dia bangun pagi pun payah. Tak boleh. Diri kita dulu. Yang kedua, mulai dari benda kecil-kecil. Senyum, hati kena elok, lemah lembut, suka tolong orang. Benda kecil-kecil. Ini tak, dia terus nak jihad, tolong Palestin. Tak salah. Besar sangat. Awak start kecil-kecil dulu. Jiran sebelah bendera tukar colour lah. Dia tolong semua. Start pada yang kecil-kecil dulu. Dan prinsip perubahan yang ketiga, mulai daripada sekarang. Jangan tunggu esok, jangan lepas forum. Sekarang tu pun lambat. 3 perkataan. Sekarang. Kita kata, now. Mulakan now. Barulah cepat sikit. Sebab itu, mesti mula daripada diri kita. Bicara introspeksi ke dalam. Proses muhasabah dirilah, kata bahasa agama. Cek apa yang kurang. Mulakan daripada yang kecil-kecil. Kalau kita terlampau memimpikan perubahan yang terlampau besar, terlampau drastik dan sebagainya, takut tak kesampaian.
perubahan kecil dia akan membentuk perubahan besar. Itu kena ingat. Orang selalu ingat kalau nak ubah kita kena pegang negara. Tak mesti. Tak mesti. Perubahan ni dia boleh daripada kecil. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang. Semenjak kucing naik haji, banyak tikus semayang. Apa sindiran itu? Tikus dengan kucing dua status berbeza. Kucing dia action, dia besar. Tapi bila dia tengok kucing ni dia tengok tikus ni naik haji, pergi haji, kucing jadi semayang, dia malu. Dia boleh jadi berubah kalau perubahan tu start daripada kecil. Artinya kita boleh lakukan perubahan. Dan yang terakhir, mulakanlah sekarang. Jangan tunggu-tunggu atau tangguh-tangguh lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Bat. Itu yang suka dengan Datuk Bat ni. Dia bagi poin, bagi fakta syak, ringkas dan tapi memberi kesan pemikiran untuk kita sama-sama kita berfikir prinsip hijrah tu, 3 prinsip hijrah tu kita ambil tuan-tuan, kita salin. Mula dengan diri sendiri dulu. Jangan duk sibuk orang suruh orang sana, suruh orang sini, kita pun tidak berhijrah kan. Kita lah kena berhijrah. Lepas tu buatlah benda-benda yang simple-simple. Jangan duk sibuk nak buat benda besar-besar, yang kecil-kecil belum settle lagi. Dan yang ketiga ialah now, bukan sekarang. Now. Al-an. Itu pun lambat, al-an. Al-an dua patah perkataan. Dua suku kata. Okey, soalan seterusnya Ustaz Akil Hai. Orang kata hijrah ni manis. Betul ke hijrah ni manis? Macam mana kita nak merasai kemanisan dalam kita berhijrah ni? Sila Ustaz. Mic tak buka Ustaz? Dia auto. Okey. Ya. Okey. Susah ceramah dengan orang biasa forum ni. Tersusun kemas kata-kata Datuk. Ana ni jenis Street Fighter. Tekannya nyanyi ya. Astagfirullah. Ana terkesan dengan Datuk kata tadi kan, related dengan manisnya hijrah ni. Sebenarnya dia soal manis ni soal rasa, Ustaz. Soal rasa. Dia rasa ni ma'nawiyah. Dia rasa ini soal dalaman. Dia tak boleh digambarkan kadang-kadang. Rasa mengantuk, rasa kenyang, rasa lapar. Kau tak boleh bicara melalui kata-kata. Dia dalaman, rasa. Allah bagi nikmat tu. Baik. Saya nak relatekan sedikit mengenai hijrah tadi tu. Memang apa yang dikatakan oleh Datuk Bat tadi, kita ini juga melalui fasa-fasa hijrah. Kalau daripada awal lagi kita di alam roh, kemudian bertukar ke alam rahim, lepas tu masuk ke alam dunia, lepas tu ke alam barzah, lepas tu sampailah ke alam akhirat. 5 fasa ini kita dihijrahkan dari satu fasa ke satu fasa. Jadi sebab itu nak dapat rasanya manisnya itu hanya apabila kita berada kat dunia ni. Baru kita dapat rasakan manisnya hijrah itu. Sebab di alam roh kita tak tahu. Di alam rahim kita tidak tahu. Di alam barzah, kesan daripada apa kita buat di atas dunia itu. Juga akhirat, kita tak tahu. Itu semua kesan daripada apa yang kita tuai sewaktu di atas dunia itu. Jadi, sebab itulah di dunia ini, kita diberi berbagai-bagai rasa. Ada perasaan sedih, ada pilu, ada suka, ada duka. Sebab di sinilah Allah bekalkan kita dengan akal. Nama anak Aqil. Tapi sebab IC dulu orang payah nak tulis Ain tu, maka jadi Aqil. Ismail Akhlaqan. Patutnya Aqil. Kan? Tapi akal. Boleh memikir. Kil-kil juga lah namanya. Kil lah di hujung-hujung tu. Jangan berjibat. Ya, Syakil kah? Bakil kah? Akil kah? Tapi nak bagi tahu, akal itu dibekalkan hanya kita di atas dunia ini. Maka kita boleh memikir. Sebab itu Rasulullah diutus dengan membawa contoh yang dikatakan uswatun hasanah, supaya kamu boleh absorb, kamu boleh belajar, kamu boleh tadabbur, kamu boleh teliti. Apa yang Nabi nak sampaikan, semuanya wahyu Allah. Baik, apa yang kita nak katakan, dengan akal inilah kita kena jaga-jaga, sebab inilah pengganggu manisnya berhijrah. Dengan akal ini. Pasal apa? Sebab pada akal kita ini kadang-kadang dia terkena virus. Virus apa? Virus talbisul iblis. Ini kena jaga-jaga.
Orang hijrah ni nak dapat manisnya tu kena jaga talbisul iblis ni. Dah hijrah dah. Tengok hari tu dah semangat. Ya? Talbisul iblis. Apa dia tu? Talbisul iblis. Belitan bisikan iblis. Belitan bisikan iblis. Nak hijrah dah comel dah ni. Dah pakai. Kita ni ginilah. Kita tengok orang hijrah keliling kita cukup lah. Bukan nak kata kau orang, kata diri sendiri. Bila kita dapat taufik hidayah ni, kita semangat ni. Ni serban ni, Inggul Hubudin Hikmatayar ni, jenis besar ni. Satu bakul ke atas. Kalau dengan janggut, dengan celak, dengan semua. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Memang bagus. Tetapi yang dikatakan itu, yang istiqamah itu payah. Sebab hijrah ini, mak kata Datuk Bat tadi, dia bermula dengan ibda' binafsik. Mulakan agama dengan diri kamu, bukan dengan orang lain. Tak perlu bicara orang lain, betul. Maknanya, mulakan diri kamu dengan apa? Dengan ilmu. Daripada ilmu itu baru dapat kemanisannya nanti. Jadi, apa yang kita nak bagi tahu ialah, yang kita takut hari ini, Ustaz, suasana kita nak dapat kemanisan berhijrah ini. Mungkin ramai yang dah hijrah sekarang. Kesan pandemik ni ramai yang dah hijrah. Ramai yang dah pegang Yasin, ramai yang dah rajin tahlil, ramai dah rajin doa selamat, ramai dah zikrullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ramai yang tak pernah solat sunat. Mungkin alhamdulillah khair. Tetapi kita juga keingat ada musuh-musuh. Walaupun kita tak keluar ni. Musuh yang gaib, yang corona tu dah satu hal dah. Ini akal dan hati kita ini menjadi musuh pada diri kita sendiri disebabkan belitan-belitan tadi, nafsu kita, syaitannya, talbisul iblisnya. Baik, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita juga hari ini ramai yang mati bukannya pasal COVID sangat Ustaz. Kita duk sibuk pasal mati ramai, angka makin menaik. Perasan tak kita? Kadang-kadang yang mati ni juga kerana serabut perut. Kadang-kadang kerana depression asalnya. Kerana anxiety disorder. Kadang-kadang kita ni makin semput, oksigen tak cukup. Rupanya kalau kita cek istilah kedoktoran, orang anxiety, depresi, bipolar disorder, memang oksigen memang tak cukup. Apatah lagi virus ada di sekitar kita. Menambah-nambahkan lagi suasana senak perut kita ni. Dan satu lagi, kita nak beritahu pasal pakai mask ni Ustaz. Betul, itu mencegah, itu lebih bagus. Kita kena pakai, patuh SOP. Tapi kita tidak dapat nafikan ini adalah norma baru yang tak normal. Kena keluar, mesti pakai mask. Maksudnya, mask itu sendiri kadang-kadang menyesakkan udara oksigen yang nak masuk ke dalam tenggorok kita. Jadi ini juga merupakan cabaran-cabaran dalam nak mendapatkan kemanisan hijrah sebenarnya. So, jadi kalau dah rupa itulah cara hidup kita, Ustaz. Dan saya rasa tuan-tuan perempuan, kita hidup ini sebenarnya dah dihijrahkan dengan suasana pandemik ini. Sebab itu saya nak berkongsi sedikit kalau boleh. Kata Datuk Bat tadi, jangan duk fikir pasal orang lain. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan untuk bagi tahu sesuatu kepada orang lain, tetapi pernyataan kita itu kadang-kadang walaupun benar, tapi kalau tidak disusun dengan baik, dia menjadi suatu provokasi ke dalam daya fikir seseorang yang berbeza dengan kita. Sebab itu saya katakan bahawa hari ini suasana orang nak berhijrah, suasana nak dapatkan kemanisan hijrah, istiqamah duduk atas ilmu. Wajib duduk atas ilmu. Wajib duduk dengan kumpulan yang baru. Maksudnya meninggalkan kemanisan sewaktu melakukan kemaksiatan, merubah suasana, dapat nikmat melakukan ketaatan untuk mentakbutkan diri kepada Allah. Dan jangan kita lupa, hari ini, tuan-tuan perempuan, dari 2020 ke 2021, hampir 2,000 orang dah membunuh diri dalam negara kita. Ini fakta. Ini fakta. Dan purata 2 orang membunuh diri setiap hari dalam negara kita cintai. Di Singapura sendiri tak terlepas pandang hampir 430 lebih orang yang membunuh pada 2021. Jadi apa yang perlu kita ambil cakna di sini? Bagaimana kita nak merasakan nikmat kemanisan hijrah itu? Dalam mungkin ada orang baru rasa nak hijrah, tapi bila datang pandemik ini, dia mula rasa macam Allah, macam mana aku baru nak semangat ni, dah kendur. Sebab itu pentingnya pentauhidan kepada Allah, kenal dengan usul fiqh tasawuf, tak payah dalam-dalam sangat pun, tapi kenal diri kita,
kenal mengapa kita diutus ke muka bumi ini, belajar dengan para murabbi kita, mendekatkan lutut kita dengan para alim ulama, walaupun tak boleh sekarang secara berdepan, gunakan media sosial kita untuk terus menggali ilmu. Dan ingat tuan-tuan perempuan, sebab di zaman dulu memang dalam suratul Kahf ada membicarakan mengenai 7 pemuda yang lari masuk ke Gua Al-Kahfi. Mengapa? Mereka lari daripada wabak syirik ketika itu. Wabak syirik sedang menular di luar ketika itu. Maknanya sekarang ini, kita dalam suasana pandemik ini, untuk rasakan kemanisan hijrah, kita duduk dalam kepungan apa yang kita boleh duduk ini, comfort zone kita ini, kita jadilah ibarat 7 pemuda yang duduk dalam gua itu. Bagaimana kita mengislahkan diri kita? Bagaimana kita terus menajamkan lagi mata hati kita untuk melihat kehebatan Allah, bukan kehebatan makhluk. Apa pun nama makhluk yang Allah ciptakan, termasuk virus dan sebagainya, itu kita jaga. Hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita jaga. SOP dengan manusia kita perlu jaga, apatah lagi SOP dengan Allah Subhanahu Taala, itu perlu kita jaga. Dan satu perkara untuk dapatkan kemanisan ini ialah apabila seseorang itu dah dapat sebagaimana ibrah yang kita boleh ambil ketika waktu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam Gua Thur dalam perjalanan hijrah. Ketika itu tuan-tuan perempuan, ma'asyarul muslimin bismillahirrahmanirrahim, kita dapat tengok Sayyidina Abu Bakar dah nampak bayang-bayang. Ada setengah kata kaki yang itu bila menginjit sikit aja nampak aja, kalau orang tu tunduk aja, musuh musyrikin Mekah tunduk aja, boleh nampaklah kelibat dia orang duduk di dalam gua tersebut. Yakni kelibat Sayyidina Abu Bakar Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ni dah kaget. Sudah takut. Tetapi tuan-tuan perempuan, Nabi tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar sekarang dah uncontrol, dah tak boleh kontrol lah. Dah takut sangat-sangat dah. Tetapi ini adalah untuk mereka yang terus istiqamah dalam hijrah untuk dapat rasa kemanisan sebenar hijrah itu apabila Rasulullah mengeluarkan suatu kata keramat. Apa dia? Dia kata kepada Abu Bakar, la tahzan. Janganlah kau berduka cita. Wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dalam suasana apa juga kita berlaku sekarang, untuk istiqamah, untuk dapatkan kemanisan apa juga, yang paling penting ialah pegang paksi ni. Apa pun kita orang tak nak tolong, kita letak bendera putih, hijau, biru, kuning, apa pun orang tak nak tolong lagi apa semua, yakin dan percayalah, la tahzan. Jangan berduka cita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kamu. InsyaAllah Allah pasti izinkan orang hantar bantuan kepada kita. Ada aja makhluk-makhluk yang gaib akan menolong kita. InsyaAllah dengan percaya kepada Allah. Tapi hari ini kita kena yakin dengan iman sebenar-benar iman. Sebab itu kita tak mau jadi ibarat di Jepun, tuan-tuan perempuan. Hari ini Jepun ni negara yang teknologinya tinggi, hebat tuan-tuan perempuan. Tetapi mereka mempunyai satu hutan Aokigahara, yakni di barat laut di Gunung Fiji. Tempat memang disediakan untuk mereka orang-orang yang telah putus asa untuk membunuh diri. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan sebuah negara yang maju, tetapi ada suatu tempat, suatu pergunungan yang menyediakan suatu hutan di sana. Siapa-siapa pun boleh bunuh diri, datanglah ke situ. Walaupun dah ditulis papan tanda larangan bunuh diri, tapi tetap banyak yang membunuh diri kerana tuan-tuan perempuan, ada yang tidak hidup, senang hidup lagi, memikirkan dan rasa-rasanya apa yang ditulis di dalam fakta, mereka yang membunuh diri ini adalah golongan-golongan yang bekerja, bukan yang tak bekerja. Kebanyakannya daripada kalangan orang-orang pejabat, orang-orang penting yang mereka dah tak rasa dah apa erti kehidupan, dan sehingga mereka dikatakan antara umur 40 hingga 50 tahun yang rasa membunuh diri dalam keadaan suasana kita tahu Jepun menghadapi satu suasana kehidupan yang teknologi yang tinggi. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita tengok apa pun untuk mendapatkan kemanisan ini, jaga dengan sikap ghulu. Nak jaga kemanisan ini, kena jaga satu kalimah lagi. Ini Nabi pesan, jangan ghulu, jangan melampau.
Kita ni kadang-kadang itulah bila kita dah dapat berhijrah ini, kadang-kadang kita jadi melampau ya. Bila kita dapat tu kita pegang, kita rasa dah macam kata Datuk Bat tadi lah. Mula dengan step 1 dulu, dan step 2, step 3. Ini terus-terus nak pergi jihad dan sebagainya. Ini yang berlaku kadang-kadang. Akhirnya bukan dia berjihad. Dia berjihad jadi keyboard warrior je dalam Facebook masing-masing. Duk bergaduh satu dengan lain, tak sudah-sudah. Benda tak selesai pun. Sebab itu kita kena ingat, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama halaka man qablikum bil ghuluwi fid din. Awasilah kamu dalam melampau dalam beragama, kerana binasanya orang-orang sebelum kamu adalah disebabkan sikap ghulu mereka dalam beragama. Ini pesan kepada diri saya, kepada rakan-rakan, untuk kita maintain semangat hijrah kita ini. Nak dapat manisnya hijrah itu ialah mengekalinya dengan jangan melampau-lampau. Dan kalau boleh, suasana sekarang bukan tempatnya yang sempit. Kalau nak dapat manisnya hijrah ini, walaupun kita sempit sekarang ni, tetapi bak kata hukama, bak kata orang-orang bijak pandai, bukan tempatnya yang sempit sebenarnya ketika ini. Tapi hati kita saja yang kurang lapang. Bukan rezekinya yang sempit, tapi mungkin rasa syukurnya saja yang kurang. Kerana bahagia itu milik hati yang redha dan bersyukur. Bukan semestinya orang-orang kayangan dan sebagainya. Dan teringat saya perkataan deep yang disampaikan oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan, risau dengan dunia ini adalah kegelapan. Tetapi risau dengan akhirat adalah cahaya hati. Maka teruskan dakwah, kerana dakwah adalah untuk mengislahkan diri kita. Saya berdakwah pada hari ini, kalau Ustaz Zaid pun tahu, mungkin Datuk Bat tahu, kita bukanlah orang hebat mana, tapi nak berkongsi rasa ini, saya nak maklum mengapa perlu berdakwah ini. Orang hijrah ni mengapa perlu berdakwah? Teruskan berdakwah. Kenapa? Tapi syarat kena cari ilmu, kena menuntut ilmu. Sebab bila kita terus berdakwah, sebenarnya untuk diri kita, mengislahkan diri kita lagi untuk menjadi lebih baik. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Itu terima kasih juga rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan, Ahmad Rafi, Muhammad Rizal, Wan Nazlina, Syamhai. Ni adik Ustaz ke ni? Abang. Oh, abang. Abang. Ustaz. Cikgu. Cikgu. Ustaz Don Daniel. Terima kasih Ustaz Don. Ustaz Don muda, Masya Allah. Patut jadi panel sekali ni. Comel. Anak penakan tu Ustaz. Anak penakan kan? Dia panggil saya Tok Cik tu, Ustaz Don. Dia rawa kan? Dia rawa belah Penang. Rawa belah Penang. Kalau Datuk Bat dia boleh kupas lah pasal rawa ni. Datuk Bat dia tahu salah-salah rawa. Engineer Muhammad Azwan Aziz. Terima kasih. Malam ni patut pakai baju merdeka. Datuk Bat dah letak bendera Malaysia tu, semangat merdeka tu. Hijrah dan merdeka. Subhanallah. Okay. Ini ada Timi Abdul Hai ni. Kena dengan Akil Hai juga ke? Mungkinlah kot, adik-beradik sepusat-sepusing kamu tu kusin lah tu Ustaz. Dia support adik-beradik okey tu. Yang bersama dengan kita malam ini, kita dapatlah beberapa perkongsian ilmu yang sangat menarik. Ustaz Akil sebut tadi kita nak dapat kemanisan hijrah ni, yang saya dapat rumuskan adalah kita kena meletakkan Allah dalam jiwa kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Ini manhaj rabbani yang dijadikan sebagai tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Baik, kita sudah berada di penghujung. Soalan terakhir saya pada Datuk Bat. Kita dah bercerita tentang hijrah, tentang fakta Datuk sebut tadi, berapa jumlah perkataan kalimah hijrah dalam Al-Quran dan sebagainya. Sekarang ni nak dengar Datuk cerita pula fakta-fakta mengenai istiqamah dalam hijrah ni. Macam mana Datuk? Silakan. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, istiqamah ni benda yang paling susah sekali nak dilaksanakan. Paling susah. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, kalimat istiqamah ini
Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Mufarraj li Alfaz Al-Quran, disebut oleh Allah sebanyak 10 kali, terdiri daripada 9 ayat dalam 8 surah yang berbeza. Semuanya menjurus kepada satu pengertian saja, iaitu menempuh jalan yang lurus, tidak kona kiri, tidak kona kanan. Sebab itu susah. Istiqamah susah. Yang senang sekali istirahat. Itu senang. Istiqamah susah. Sebab itu dalam Quran ada satu ayat saja yang kata Ibnu Abbas, ma nuzzila ala Rasulillah ayatan hiya asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayat. Dalam banyak-banyak ayat Quran, ada satu ayat ini ketika Nabi terima, Nabi begitu berat sekali menanggung ayat ini, sehingga kan kata para sahabat, asra' ilaiki syaib. Ya Rasul, awak kami tengok uban makin putih, makin banyak, rambut makin putih. Nabi ni muda lagi, tak adalah sampai 60, tapi rambut dah start ada uban. Maka kata Nabi, syayabatni Hud wa akhwatuha. Aku ni kena uban berfikir sebab berat menanggung surah Hud. Apakah ayatnya? Kata para ulama, duduk pada surah Hud ayat 112. Apa ayatnya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Simple saja ayatnya. Fastaqim, istiqamahlah kamu. Tetaplah kamu. Konsistenlah kamu. Jalan lurus, jangan kona-konalah kamu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Dan Nabi putih rambutnya disebabkan penangan ayat ini. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa istiqamah ni benda susah. Sebab istiqamah secara etimologi, dia berasal dari istaqama yastaqimu istiqamatan. Dia sama makna dengan perkataan i'tadala ya'tadilu i'tidalan. I'tidal, kita lepas rukuk, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. I'tidal ni syarat utama, 4 mazhab, mesti tegak berdiri. Tak boleh bergerak, tak boleh ayun tangan, tak boleh apa. Itulah istiqamah. Tegak, lurus saja. Dan ini susah. Maka bagi orang yang nak berubah, nak daripada kurang baik kepada yang baik pergi yang terbaik, sudah pasti nak istiqamah ni yang payah. Sebab itu ada cabaran. Apa cabaran kita nak istiqamah dalam menghadap nak istiqamah amalan kebaikan kita ni? Cabaran pertama adalah mulut orang. Ini kita cabaran paling utama. Orang-orang toksik memang toksik. Toksik ni orang ramai keliling kita. Netizen ini memang tak ada yang adil lah, tak ada yang molek kita ni buatnya. Orang panggil apa? Bawang Rangers ya, bawang Rangers, haters ni tak boleh buat apa. Buatlah macam mana pun. Macam Ustaz Zaid, kita sama jaga surau masjid tak? Buatlah apa. Lagi tak rapat roh tu, Yahudi lah kita. Yahudi bukannya Freemason Yahudi macam-macam. Tapi sembahyang Jumaat je, sembahyang Zuhur, dia free boleh-boleh. Tak ada orang pun kita buat cabutan tuah, tak ada orang. Bila cakap dia marah. Tapi ni dia cerita di Afrika, bukan di Malaysia. Bukan Malaysia lah. Orang Malaysia bagus, pasal kedua dah kan. Tapi itulah penangan toksik, netizen, bawang ranger. Semua kita buat tak kena. Betul, ada satu kisah saya nak kongsi. Kisah penjual ikan. Dia ni jual ikan. Dia buat signage lah, buat signboard. Dia tulis, di sini jual ikan segar. Dia pun taruh display depan meja dia jual ikan. Datang orang ramai lalu. Tanya, tukang komen, netizen suka tanya. Kenapa encik tulis di sini jual ikan? Tak payahlah tulis di sini, memang encik duduk sini, bukan duduk di sana. Tak payah tulislah perkataan di sini tu, tulis jual ikan segar jugaklah. Oh ya ke? Dia pun layan. Okeylah, delete balik. Delete posting, buat barulah contoh kita ya. Buat signboard baru, jual ikan segar. Taruhlah dekat meja. Datang lagi netizen ni. Encik, semua orang tahu awak jual ikan segar. Takkanlah jual ikan semalam, ikan buruk, ikan tahun lepas. Tak payah tulislah segar tu, orang tahulah. Jual ikan dah lah. Tulis jual ikan dah lah. Dia pun okeylah, layan netizen. Tulislah. Dia pun tulis. Dia kata tulis ikan, dia tulis jual ikan saja. Segar tak ada lah, jual ikan saja. Orang tanya, apa tulis jual? Kita tahulah encik jual, bukannya sedekah, bukannya pameran. Tak payah tulis lah jual. Oh ya ke? Okeylah. Layan lagi netizen. Tukar ikan saja. Datang lagi orang, kenapa tulis ikan? Kami tahulah ikan ni bukan daging. Penyudahnya nak buat apa? Dia beli tidak juga. Dia kerjanya complain and complain and complain and complain. Sebab itu kita nak buat apa?
Janji kita agama betul, Tuhan jaga kita. Cukup. Keluarga apa sudah memadai. Yang penting jangan menyerah kalah. Tanah Pahang, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata kalau dah di kota, jangan mudah diubah lagi. Sebab itu kita kalau yang dah berubah, istiqamah ini kalau orang Melayu ada kena-mengena dengan semangat. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidup akan susah. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang dapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari, daripada hidup baik jelah mati. Kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah terhakis. Justru itu, penuh semangat. Bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicabar tidak akan layu. Sebab itu kena jadi orang yang berpendirian teguh. Duduk tegak amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani. Taat sumpah, pegang janji. Pedulikan netizen, pedulikan haters. Kita nak jadi baik, kita sendiri tahu macam mana kemampuan kita. Wallahualam. Terima kasih Datuk. Saya pun nak pantun jugalah Datuk. Memburu rusa di dalam rimba. Rehat sebentar di pokok senar. Baik. Awal Muharram telah tiba. Moga hijrah lebih bermakna. Masya Allah. Burung murai hinggap di dahan. Mencari makan untuk bekalan. Hayati hijrah dengan kesungguhan. Penuh dengan lambang pengorbanan. Awal Muharram menjelma lagi mengatur azam di tahun baru. Panjang umur, murah rezeki. Moga sihat, ceria selalu. Itulah pantun saya, taklah sama hebat dengan Datuk Bat punya pantun. Orang Pahang ni memang hebat-hebat dia pantun lah. Dia sama hebat dengan orang Rawa juga. Ustaz Akil ada nak jual pantun penutup ni Ustaz Akil. Tak ada pantun lah. Lagu lah satu Ustaz. Saya nak relate sikit Ustaz mengenai Datuk Bat tadi, seronok seloka tu. Anda teringat analogi sebagaimana kita ni, betul lah banyak komplain akhir-akhir ni kan, banyak komplain, banyak merungut begitu begini. Kita terlupa kepada apa yang ada di sekeliling kita. Saya teringat bagaimana analogi satu kisah mengenai seekor ikan ini tengah duduk di dalam air. Tiba-tiba datanglah seorang ayah dan seorang anak nak mengambil air itu dalam keadaan dahaga diminum. Bila tengah-tengah minum, rupa-rupanya anak tu bagi tahu kepada ayah dia, ayah dia kata, lega tu. Inilah nak kita dapat hidup ni dengan dapat minum ni, masya-Allah air ni, kata kan. Jadi ikan tu kata, air ni gapo dia air ni? Gapo dia air ni? Dia rasa air itu macam boleh menghidupkan, sesuatu yang booster, sesuatu yang hebat. Maka ikan tadi tu dia pun berenang. Ini macam cerita Datuk Bat lah. Datuk Bat dia memang cerita suka itu, jadi aku nak relate. Maknanya berenang. Dia nak cari macam mana aku nak tanya orang ni, air ni gapo dia air ni. Orang Kelantan royak bagi lagu tu lah. Ikan ni orang Kelantan. Jadi dia cari. Jumpa katak. Katak, aku nak tanya pada mu lah. Mu tahu air tu gapo dia air tu? Aku dengar ada manusia tu kata air tu hebat sungguh air tu, dia kata. Maka kata-kata dia kata, air tu, mu nak tahu air tu? Dia kata. Ataupun mu main melompat kat aku, dia kata. Kata dia atas dekat daun. Lompat kat atas. Bila lompat kat atas, tiba-tiba dia jadi macam orang kena COVID lah. Nafas tak cukup, semput, Masya Allah, na'udzubillah. Kelepak. Oh tak boleh, tak gerak dah aku dia. Aku nak kena masuk balik ke dalam balik. Dia balik masuk habitat dia. Kata, mu nak tahu, mu tu dah sendiri, mu dah duduk dalam air tu semenjak dari lahir sampai le ni, mu duduk dalam air tu.
Jadi le ni mu nak tahu air tu kelilingmu tu air. Mu duduk dalam air tu. Maknanya gini tuan-tuan puan. Analogi cerita ni nak khabar kepada kita bahawasanya kadang-kadang kita tak sedar pun bahawasanya orang bercerita pasal nikmat itu, nikmat ini. Tapi kita sendiri berada dalam nikmat yang cukup banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya-Allah. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Tapi sebab kita ni kadang-kadang jadi ikan macam tadi. Dia dah tak sedar dah dengan kenikmatan yang ada sekeliling dia, maka dia lupa. Dia nak tengok juga apa kata-kata orang lain. Jadi berhentilah bicara pasal orang lain, syukurilah dengan apa yang kita ada ni. Sedikitlah untuk menyentuh tadi cerita Datuk Bat tadi Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak atas penutup. Kira-kira macam Ustaz Akil buat penutup kesimpulan yang akhir lah. Ramai nak dengar Ustaz ni, tapi Ustaz Akil kata dia menyanyi waktu malam, siang je dia menyanyi. Boleh, tapi takut masa kita tak ada Ustaz. Ada juga lagu-lagu kan, tapi insya-Allah sebab kita lagu ni tak ada apa Ustaz. Yang anda nampak lagu ni, bila saya nampak je muka Datuk Bat ni, saya nampak lagu SM Salim, saya nampak lagu Ramli Sarip. Masya-Allah. Pasal ini suasana kita nak hijrah ni, ramai sekarang ni nak hijrah ke dunia asal balik macam dulu nak jumpa tak boleh. Jadi saya teringat satu lagu. Dia kata apa Ustaz Di mana, di mana kawan lama, apakah engkau masih di sana membilang hari, merenung diri suara kecapi. Kata SM Salim apa? Dan aku masih di sini menanti, dan aku tak meratap lagi, merenung diri. Namun ku ambil resmi si padi, makin menunduk, makin berisi, walau akarku tak kukuh di bumi. Ibarat kita si pohon rimbun, engkau adalah daunnya dan akulah pucuknya. Itulah kita ni tuan-tuan. Ada akar, ada akar, ada pokok, ada daun, ada pucuknya. Semua merangkumi suatu pokok, barulah kita nampak keindahan sepokok, sebatang pokok itu. InsyaAllah. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Jadi terubat rindu rakan-rakan kita di FB yang minta nak dengar suara Ustaz Akil. Hai, Datuk Bat macam ada idea nak sambung lagu tu. Ada tu nampak macam alam maya ini. Ustaz, budak WeChat tak tahu lagu ni. Tak tahu. Ini retro Ustaz. Ni kita je. Kita je. Datuk Bat tahu tak Datuk Bat? Lirik lagu tu kumpulan Riyad buat sendiri tu Ustaz. Okay. Kami buat masa tu, kalau nama tajuk lagu tu Dunia Perhitungan. Tapi anak tak perasan 2021 benda tu jadi hakikat apa yang berlaku yang kami tulis dulu. Apa itu? Di alam maya ini, dan sekarang ni kita bervirtualisasi. Kita bervirtual Ustaz dalam alam maya Ustaz. Jadi rintihan bersemadi. Ya, jadi maksudnya kadang-kadang itulah ya, Allah ni bila menganugerahkan sesuatu ilham ini, kadang-kadang kita buat. Orang seni ni buat je. Mungkin orang yang dapat menilai. Ya? Lirik tu siapa buat? Memang kami buat sendiri. Kita buat sendiri. Itu tahun 88 tu Ustaz. 88. Kalau tengok konsert Kingsway masa tu, TV1. Dia punya pengaruh. Datuk masa tu rock juga Datuk. Sekolah lagi mana boleh rock.
Oh, ya. Ni kot Pakai apa for you to lencana. see, for you to see kot, for you to see. Sorry. Oh, tak masuk line. No. Cover line tu, Datuk cover line. Tak ada. Rek. Tapi apa pun Datuk, malar segar tetap indah bila Ya, didengar. ya. Macam suara SM Salim tadi. Saya minat, saya cukup terkesan dengan lagu-lagu Ramli Sarip juga banyak mengembalikan nostalgia lagu-lagu lama dalam rentak Inang, rentak Melayu asli Zapin dan sebagainya. Hebat. Budaya Melayu itu sendiri hebat sebenarnya. Allahu Akbar. Okey, di masa lain kita akan buat topik dakwah melalui seni ni Ustaz. Tu boleh banyak lagu. Tu Banyak boleh. lagu banyak kan. Kawan kena belajar lah pulas suih tu dulu. Oh, nak bagi bunyi echo tu macam mana? Halo. Bila Okey. nampak bagi sikit. Provoke sikit. Halo. Datuk dah kena beli Datuk. Okey. Terima kasih banyak Ustaz Akil, terima kasih banyak Datuk Bat, terima kasih rakan-rakan FB yang terus setia bersama dengan kita, insya-Allah. Tolong sebar-sebarkan, share kita punya perbincangan malam ini dan pesanan penaja sumbangan untuk tabung pengimarahan Surau Putra Al-Amin seperti nombor akaun yang tertera di FB di layar itu tadi. Untuk sama-sama kita membantu pengimarahan Surau Putra Al-Amin, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi di lain masa lain ketika, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.